Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek Bahasa Melayu yang bertajuk Biar Putih Tulang. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Biar Putih Tulang ini terdapat pada muka surat 98 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 6. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 5.1.7 memahami dan menggunakan pelbagai kata tugas mengikut konteks dengan betul. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat menjelaskan dan membina 6 ayat dengan menggunakan pelbagai kata tugas mengikut konteks dengan betul mengenai kisah Biar Putih Tulang. Kedua, membina 2 buah perenggan yang kohesi dan koheran dengan betul mengenai kisah Biar Putih Tulang. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya menjelaskan dan membina 6 ayat dengan menggunakan pelbagai kata tugas mengikut konteks dengan betul mengenai kisah Biar Putih Tulang. Kedua, murid berjaya menulis 2 buah perenggan yang kohesi dan koheran dengan betul mengenai kisah Biar Putih Tulang. Pernahkah murid-murid mengenali tokoh-tokoh pejuang tanah Melayu pada zaman dahulu? Bagus! Sebagai rakyat Malaysia, kita perlu mengetahui tokoh-tokoh pejuang tanah Melayu pada zaman dahulu, iaitu kita dapat lihat di sini gambar Lieutenant Adnan bin Saidi yang merupakan askar Melayu yang terbunuh ataupun syahid dibunuh oleh tentera Jepun. Beliau inilah yang sangat berani melawan tentera Jepun pada ketika itu dan berjaya jugalah membunuh ramai tentera Jepun pada ketika itu. Dan kita lihat lagi gambar di bawah itulah, bawah Lieutenant Adnan, iaitu merupakan Allahyarham Mat Kilau. Mat Kilau merupakan tokoh perjuangan bagi negeri Pahang. Dan di sebelahnya pula iaitu Datuk Maharaja Lela yang merupakan pejuang tanah Melayu yang pada ketika itu beliau menentang British di Pasir Salak, iaitu di negeri Perak. Dan kita lihat lagi di sebelah kanan itu juga adanya tokoh pejuang negeri Sarawak, iaitu Rentap, yang mempertahankan kawasannya daripada dijajah oleh British. Dan akhir sekali di atas itu merupakan Tok Janggut, yang merupakan tokoh perjuangan bagi negeri Kelantan. Diharapkan kepada generasi muda, iaitu murid-murid, hendaklah menghargai jasa pengorbanan mereka yang telah memberikan banyak jasanya kepada negara kita sehingga pada hari ini, iaitu mereka sanggup menggadaikan nyawa sehinggalah mereka meninggal. Dan murid-murid perlulah menjaga keamanan negara ini untuk menghargai jasa mereka. Kita hendaklah bersatu padu dan hendaklah menentang ataupun kita mahu menghalang daripada penjajah-penjajah yang mahu menggugat kestabilan keamanan negara kita. Baiklah murid-murid, mari kita mengenali dan memahami kata tugas. Untuk pengetahuan murid-murid, terdapat banyaklah kata tugas yang cikgu nyatakan di sini. Tetapi cikgu Afan cubalah untuk
memberikan maklumat mengenai kata tugas yang perlu murid-murid faham. Iaitu kita lihat yang pertama, kata hubung. Contoh, dan, lalu, kerana, tetapi. Seterusnya kita lihat lagi kata penekan yang di sebelah kanan itu, iaitu nya. Jadi contohnya, bajunya. Kita lihat lagi di situ kata seru. Contoh, wah, aduh, aduhai. Kita lihat lagi di situ kata tanya. Contoh, siapa, di mana, mengapa. Itu ialah kata tanya. Dan kita lihat lagi di situ ada kata perintah. Contoh, minta, jemput, jangan, harap, tolong. Itu ialah kata perintah. Kita lihat lagi di situ kata pangkal. Ayat, contoh, Al-Kisah, Arakian. Kita lihat lagi di situ kata pembenar. Contoh, ya, betul. Seterusnya, kata bantu. Kata bantu sebelum ni Cikgu Afan sudah ajar ya murid-murid, iaitu kata bantu aspek dan kata bantu ragam. Jadi contohnya di situ telah, pasti, perlu, hendak, akan. Seterusnya kita lihat di situ lagi kata penguat. Ada kata penguat itu terbagi kepada 3 kata penguat: hadapan, belakang dan juga bebas. Contohnya paling, sangat, amat, sungguh, benar, betul. Seterusnya, kata penegas. Lah, tah. Itulah contohnya ya. Dan kita lihat lagi di situ kata nafi. Contoh, tidak, bukan. Itu ialah kata nafi. Seterusnya, kata pemeri. Ialah, adalah. Dan kita lihat lagi di situ kata sendi nama. Contoh, di, pada, kepada, ke. Dan kita lihat lagi di situ ada kata arah. Atas, bawah, hadapan, di antara. Dan kita lihat lagi di situ kata bilangan, iaitu 1, setengah, sesetengah. Dan yang terakhir, cikgu nyatakan di situ kata adverba, iaitu esok dan juga sempat. Sebenarnya ada banyak lagi contoh-contoh lain, tapi tidak mengapalah. Cikgu Afan hari ini ingin menerangkanlah serba sedikit tentang kata tugas supaya murid-murid dapatlah memahaminya dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita membaca teks petikan cerita mengenai kisah Biar Putih Tulang dengan sebutan dan intonasi yang betul. Baiklah murid-murid, sekarang kita ingin membaca teks petikan cerita ini ya bersama-sama dengan sebutan dan intonasi yang betul. Sewaktu murid-murid membaca teks petikan ini, murid-murid dapatlah perhatikan dalam teks petikan ini Cikgu Afan sudah pun membulatkan beberapa perkataan di sini yang menunjukkan itu ialah kata tugas. Baiklah murid-murid, mari ikut cikgu ya. Al-Kisah. Pada zaman dahulu, kehidupan sekumpulan haiwan di sebuah negeri umpama tikus jatuh ke beras. Mereka hidup dengan aman damai. Malangnya, pada suatu hari, negeri mereka telah diserang oleh jentolak. Negeri mereka diceroboh secara haram. Dengan rakusnya, jentolak itu menumbangkan pokok-pokok yang telah berusia beratus-ratus tahun. Syahadan, sang gajah yang gagah seperti badang, memanggil warga negeri itu berkumpul. Seterusnya, sang gajah berkata, "Wahai penduduk negeri indah permai, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Marilah kita bersatu hati mempertahankan negeri ini
hingga titisan darah terakhir, kata sang merang. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami perenggan yang pertama sehinggalah perenggan yang kelima ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, sekarang kita akan meneruskan lagi dengan perenggan yang ke-6 sehinggalah perenggan yang ke-9. Untuk pengetahuan murid-murid, perenggan yang ke-8 dan yang ke-9 ini akan kita bentukkan dalam bentuk penulisan nanti ya, dan kita akan membincangkannya selepas ini dengan membina ayat. Baiklah murid-murid, mari ikut cikgu ya. Tiba-tiba, haiwan-haiwan di situ terdengar suatu suara. "Ah, aku mahu lari dari sini," kata sang biawak yang menyebabkan haiwan lain terpaku bagaikan dipanah halilintar. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Aku tetap cinta akan negeriku, kata sang siput sambil mengesot ke arah sang biawak. Biar putih tulang, jangan putih mata, kata sang gajah. Baiklah murid-murid, dalam perenggan ini, Cikgu Afan sudah pun membulatkan beberapa perkataan dan perkataan tersebut merujuk kepada kata tugas. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami teks petikan cerita ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita membina ayat dengan menggunakan kata tugas yang sesuai bagi menyambung cerita mengenai kisah Biar Putih Tulang. Jadinya di sini Cikgu Afan sudah pun membantu murid-murid. Kan, janganlah risau. Sangatlah mudah untuk murid-murid menyambung cerita tadi kan yang akhirnya. Jadi dalam jadual ini Cikgu Afan sudah membantu murid-murid untuk membina ayat bagi menghasilkan sebuah perenggan dengan apa? Menggunakan kata tugas. Oleh itu kita lihat ya, ayat yang pertama iaitu menggunakan kata tugas di dan juga untuk. Kita lihat ayatnya. Akhirnya haiwan-haiwan sambung di situ bersepakat untuk menghalang penceroboh hutan meneruskan kerjanya. Dan kita lihat ayat yang kedua menggunakan kata tugas iaitu amat dan juga sedang. Contoh ayat, penceroboh itu ... takut melihat sekumpulan haiwan tersebut ... menghampirinya. Jadi murid lengkapkanlah ya ayat ini dengan menggunakan kata tugas di sebelah itu. Dan kita lihat lagi ayat yang ketiga iaitu menggunakan kata tugas telah dan juga kerana. Contoh ayat, penceroboh itu ... melarikan dirinya ... ketakutan. Jadi murid lengkapkanlah ayat ini dengan menggunakan kata tugas tersebut. Dan ayat-ayat ini akan digabungkan untuk menjadi sebuah perenggan dalam penulisan nanti. Seterusnya, mari kita membina ayat bagi perenggan yang ke-9 dengan menggunakan kata tugas. Kita lihat terlebih dahulu ayat yang pertama menggunakan kata tugas iaitu perlu, untuk, nya, daripada, oleh. Contoh ayat di sebelah kanan itu, kesimpulannya mereka ... bersatu padu ... mempertahankan hak ... hak dot tu maksudnya dot tu merujuk pada nya, haknya. Sambungkanlah di situ ya murid-murid. Dirampas ... penceroboh. Kita lihat ayat yang kedua. Ayat yang kedua ini menggunakan kata tugas dapat dan lagi satu apabila. Contoh ayat, oleh itu segala masalah
diselesaikan, dilakukan secara bekerja sama. Jadi murid lengkapkanlah ya ayat ini dengan menggunakan kata tugas tersebut. Dan kita lihat lagi ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir ini iaitu menggunakan kata tugas dan lagi satu kerana. Contoh ayat, selepas beberapa hari kawasan hutan kembali aman bahagia tiada lagi pencerobohan hutan di situ. Jadi murid lengkapkanlah ayat ini dengan menggunakan kata tugas tersebut. Oleh itu, kita akan menjadikan ketiga-tiga ayat ini dalam bentuk perenggan nanti. Kini tiba masanya murid perlu tulis semula teks petikan cerita mengenai kisah Biar Putih Tulang dari perenggan pertama hingga perenggan yang ke-9. Rujuklah ayat dalam slide aktiviti 2 yang telah dibina tadi. Tuliskannya dalam buku penulisan. Baiklah murid-murid, tugasan ini sangatlah mudah, iaitu murid perlu salinlah semula dari perenggan yang pertama sehinggalah perenggan yang ke-9. 8 dan yang ke-9 itu, perenggan yang ke-8 dan yang ke-9, murid dapatlah merujuknya dalam slide aktiviti 2 tadi yang kita sudah bina bersama-sama dalam bentuk jadual tadi. Dan ditulislah dalam bentuk perenggan. Dan diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan tulisan yang kemas dan ejaan yang betul. Diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.